Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan tentang kontrak murabahah dalam pembelian rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natafika Syira binti Muhammad Fauzi daripada kelas DPM 5A. Bernombor matrik DPM 2022-4774. Saya Nur Aina Syuhada binti Afendi daripada kelas DPM 5A dan bernombor matrik DPM 2020250064. Assalamualaikum, nama saya Nur Natasha Nabila binti Ramli daripada kelas DPM 5A dan nombor matrik saya DPM 2020246005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Helmi bin Muhammad Rabi. Saya dari kelas DPM 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Kamaluddin. Saya daripada kelas DPM 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natafika Syira binti Muhammad Fauzi daripada kelas DPM 5A. Bernombor matrik DPM 2022-4774. Hanya saya akan menerangkan pengenalan kontrak murabahah dalam pembelian rumah. Murabahah ialah perjanjian jual beli antara bank dan pelanggan. Pihak bank akan membeli barangan yang diperlukan ataupun yang telah dipesan oleh pelanggan dan kemudian menjual barangan kepada pelanggan berkenaan dengan harga perolehan yang telah ditambah margin keuntungan yang dipersetujui antara bank dan pelanggan tersebut. Murabahah ialah akad yang dilakukan dengan menggunakan alat jual beli dengan mengambil keuntungan. Nilai keuntungan yang telah diperolehi oleh bank, ia telah bergantung kepada margin keuntungan. Akad murabahah ini juga dijalankan atas dasar ribun ataupun keuntungan melalui jual beli secara ansuran atau tunai. Kontrak murabahah juga termasuk dalam bai'ul amanah yang bermaksud transaksi jual beli yang boleh dipercayai, di mana penjual memberikan ketulusan yang jelas, jujur mengenai harga modal dan margin kepada pembeli. Murabahah pada asalnya adalah proses jual beli barang di mana harga dan keuntungan asal telah diketahui dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak terlebih dahulu. Manakala akad murabahah dalam perbankan Islam pula boleh diertikan sebagai jenis akad yang sering digunakan untuk membeli produk oleh bank mengikut permintaan pelanggan dan kemudian menjualnya kepada pelanggan dengan harga belian dan keuntungan yang telah dipersetujui sebelumnya oleh pelanggan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Syuhada binti Afendi daripada kelas DPM 5A dan bernombor matrik DPM 2020250064. Menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud orang-orang yang memakan ataupun mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyang-hayang kerana sentuhan syaitan itu. Yang demikian disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli iaitu berniaga dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan larangan dari Tuhannya lalu ia berhenti dari mengambil riba tersebut, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi perbuatan mengambil ataupun memakan riba itu, maka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ayat di atas terkandung salah satu kaedah mendapatkan keuntungan adalah dengan menjual lebih mahal berbanding harga kos ataupun modal, iaitu secara murabahah atau musawamah. Bai'al murabahah adalah satu urus niaga yang mana kedua belah pihak saling meredai ke atas harga yang telah ditetapkan. Ianya telah disebut dalam surah An-Nisa ayat 29. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, iaitu tidak benar, kecuali dalam pandangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Terima kasih Nur Aina. Assalamualaikum. Nama saya Nur Natasha Nabila binti Ramli daripada kelas DPM 5A dan nombor matrik saya DPM 2020246005.
Seterusnya, saya akan terangkan tentang sumber dalil hadis bagi kontrak murabahah ini. Antaranya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah SAW bahawa dia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka sabda baginda, apabila engkau berjual beli, maka katakanlah tidak boleh ada tipuan. Hadis ini daripada hadis Sahih Bukhari, jilid 2, nombor 1043. Rujukan ini dirujuk di laman web hadis UiTM. Seterusnya, Rasulullah juga mengharuskan jualan barangan atau komoditi dengan harga yang lebih tinggi daripada modal, khususnya pada ketika baginda membenarkan para sahabat berjual beli di Madinah serta mendapatkan keuntungannya. Selain itu, baginda juga memberi keizinan untuk mencipta jenis jual beli selagi mana ia menurut syarat-syarat seperti tiada riba dan lain-lain unsur yang diharamkan. Antaranya daripada hadis Sahih Muslim jilid 3 nombor 1550. Artinya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda di saat penaklukan Mekah, dan ketika itu baginda berada di Mekah dan sabdanya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi dan berhala. Lalu ditanya orang kepada baginda, "Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya lemak yang terdapat dalam bangkai?" Kerana lemak bangkai itu digunakan orang untuk mengecat perahu, untuk meminyaki kulit dan untuk menyalakan lampu. Maka baginda bersabda, "Tidak boleh, itu haram." Kemudian bersabda pula baginda, kerana lemak itulah Allah Ta'ala mengutuk orang-orang Yahudi. Allah telah mengharamkan ke atas mereka lemak bangkai, tetapi mereka mengolahnya juga. Kemudian mereka menjual dan hasil penjualannya itu mereka makan. Dan akhir sekali, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, yakni Hailani Mujtahir dan Sanib Ahmad pada tahun 2009 yang bermaksud, ketika Abu Bakar hendak berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar telah membawa 2 ekor unta kepada Rasulullah untuk baginda memilih yang mana yang lebih baik antara 2 ekor untanya itu. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Tunggangilah, ini adalah milikmu Rasulullah demi bapaku dan ibuku." Jawab Rasulullah, "Aku tidak akan menunggang unta yang bukan milikku." Lalu kata Abu Bakar pula, "Unta ini milikmu." Jawab Rasulullah lagi, "Tidak, tapi dengan harga yang kamu jual dengannya." Abu Bakar pun berkata, "Harga kosnya begini dan untungnya begini." Lalu Rasulullah menjawab, "Aku ambil dengan harga yang sedemikian itu." Maka Abu Bakar berkata, "Unta ini milikmu wahai Rasulullah." Maka kedua-dua mereka pun terus menunggangnya dan terus berjalan. Kemudian Rasulullah membayarnya ketika bersama-sama Aisyah sebanyak 12 uqiyah atau 20 dirham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Helmi bin Muhammad Rabi. Saya dari kelas DPM 5A. Hari ini saya akan menerangkan tentang hukum kontrak murabahah dalam pembelian rumah. Landasan hukum pada transaksi murabahah berasal dari surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Juga pada surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu." Kesimpulannya di sini, hukum bagi kontrak murabahah dalam pembelian ialah harus. Sekian dari saya. Terima kasih. Seterusnya, saya Muhammad Imran bin Kamarudin akan menerangkan tentang rukun dan syarat kontrak murabahah dalam pembelian rumah. Secara umumnya, rukun dan syarat kontrak murabahah dalam pembelian rumah ialah adanya tawaran ijab dan kabul yang menunjukkan berlakunya penukaran barang. Dengan kata lain, rukun jual beli ialah
perkataan atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan menukar barang yang dimiliki. Kontrak murabahah dalam pembelian rumah memiliki rukun yang sama seperti kontrak jual beli yang mempunyai 4 rukun, iaitu yang pertama ialah penjual, yang kedua ialah pembeli, yang ketiga lafaz dan juga barang yang untuk dijual. Manakala bagi syarat ialah pertama kita mesti ada sirah, iaitu lafaz tawaran dalam pembelian. Dari sudut rukun sirah ialah lafaz yang terbit daripada kedua belah pihak yang berakad menggambarkan keinginan dan keredaan keduanya untuk melakukan akad ijab salah satu daripada dua pihak yang berkontrak yang menunjukkan kerelaan untuk membuat pertukaran barang. Tidak kira sama ada perkataan atau perbuatan itu sedang daripada penjual seperti dia menyatakan aku menjualnya kepada kamu, ataupun pembeli terlebih dahulu bertindak dengan mengatakan aku beli barang ini dengan harga sekian-sekian. Manakala kabul ataupun penerimaan ialah perkataan atau perbuatan yang kedua-dua daripada mana-mana pihak yang berkontrak tawaran ialah perkataan atau perbuatan yang terbit daripada pemilik barang, biarpun perkataan atau perbuatan itu dikeluarkan terlebih dahulu. Itu saja daripada saya, Muhammad Imran bin Kamruddin. Natasha, saya ingin membeli rumah. Adakah awak tahu bagaimana caranya? Oh, senang saja. Awak boleh menggunakan kontrak murabahah yang ditawarkan oleh bank. Oh, boleh awak tolong terangkan kepada saya cara-caranya? Awak boleh membuat pinjaman pembiayaan rumah dengan bank. Awak hanya perlu memberitahu pihak bank tentang rumah yang awak ingin beli, seperti contoh berapa harga rumah tersebut. Seterusnya, pihak bank akan membeli aset kepunyaan pelanggan daripada pengusaha. Sebagai contoh, harga rumah tersebut adalah RM300,000. Jadi, pihak bank akan membeli aset daripada pengusaha berharga RM300,000. Seterusnya, pihak bank akan menjual aset kepunyaan pelanggan secara tangguh pada harga yang termasuk dengan margin keuntungan. Dengan contoh tadi iaitu RM300,000 sebuah rumah, pihak bank akan mengambil keuntungan sebanyak RM60,000. Jadi, bank akan menjual rumah itu dengan harga RM360,000. Seterusnya, pihak bank akan menyerahkan aset kepada pelanggan dan pelanggan akan membayar balik RM360,000 secara tangguh kepada pihak bank. Oh, begitu. Sekarang saya sudah faham tentang kontrak murabahah yang ditawarkan oleh pihak-pihak bank. Jadi, terima kasih Natasha. Sama-sama. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya akan mengakhiri pembentangan kumpulan kami dengan kesimpulan kontrak murabahah dalam pembelian rumah. Kesimpulannya, kontrak murabahah ini merupakan perjanjian penting antara pembeli dan penjual dengan kadar margin dan keuntungan yang telah dipersetujui bersama. Maka dengan adanya konsep murabahah ini dapat memudahkan antara pelanggan dan pembeli dalam melaksanakan jual beli bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.